semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Setelah pendedahan daripada Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan Malaysia hari ini, merangkap Menteri Kewangan, setelah pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana terdapat kecurangan yang keterlaluan di dalam MOF, di dalam Kementerian Kewangan. Setelah beliau menjadi Menteri Kewangan, akhirnya pendedahan ini sangat mengejutkan di mana terdapat banyak kecurangan, keterlaluan. Sehingga kan kecurangan ataupun kecurigaan ini yang berlaku susah untuk dikesan bagaikan jarum, bagaikan kita mencari jarum di padang rumput yang luas. Kesusahannya seumpama begitu. Jadi satu cadangan untuk menyelesaikan perkara ini perlahan demi perlahan, yaitu menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menyiasat kecurangan di Kementerian Kewangan. Persoalannya, kecurangan ini timbul dari mana? Dan dari bila? Dan dari siapa? Adakah semasa pimpinan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri? Semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan dahulu? Di mana banyak spekulasi, ramai penganalisis politik berkata bahwa memang Muhyiddin telah seleweng dana semasa menjadi Perdana Menteri dahulu. Satu jawatan kuasa khas perlu ditubuhkan Perdana Menteri bertujuan untuk mengumpul dan mengkaji setiap kecurangan yang dianggap berlaku secara keterlaluan di Kementerian Kewangan sebelum Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masuk menyiasat. Akhirnya Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jais Abdul Karim berkata, ia kerana mengikut kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, skala salah laku di kementerian itu adalah terlalu banyak. Katanya dengan kekangan pegawai dan juga jumlah kes rasuah yang meningkat, ini menyukarkan SPRM menyemak dengan terperinci setiap perancangan, setiap peruntukan, perolehan, dan tender yang diluluskan MOF ataupun Kementerian Kewangan. Oleh demikian, satu jawatan kuasa khas perlu ditubuhkan untuk membuat dapatan apa yang sedang terjadi di dalam Kementerian Kewangan dan mencari langkah untuk ketirisan ini dihentikan. Untuk SPRM menyerbu keseluruhan MOF ataupun Kementerian Kewangan, ia sudah tentu amat sukar kerana kementerian ini besar dan tindakan sedemikian seperti mencari jarum di padang rumput sahaja. Tetapi sekiranya wujud jawatan kuasa khas itu, pegawai-pegawai kanan MOF sendiri boleh betulkan kesilapan yang sudah berlaku. Anwar juga dilaporkan berkata, beliau mengesan banyak kecurangan yang dianggapnya keterlaluan di Kementerian Kewangan. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata kecurangan itu dilihatnya ketika menyemak file-file di kementerian berkenaan. Mengulas lanjut, Jais juga berkata, penjawat awam di MOF perlu ambil peluang terhadap kenyataan Anwar dengan melaporkan salah laku yang diketahui dilakukan oleh rakan sekerja mereka. Inilah masa untuk hadir ke SPRM dan membuat laporan kerana Anda pastinya tahu kegiatan yang dilakukan rakan sejawat Anda. Tidak perlu risau kerana setiap daripada Anda akan dilindungi mengikuti Aktah Pemberi Maklumat. SPRM mempunyai pegawai-pegawai mereka yang diletakkan di bahagian integriti dan pastinya mereka itu melaporkan kepada SPRM untuk disiasat sekiranya mengesan kecurangan seperti yang didakwa oleh Perdana Menteri. Jadi akhirnya, tubuh jawatan kuasa khas siasat kecurangan di Kementerian Kewangan adalah jalan yang terbaik. Jadi teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, Hishamuddin Hussein membuat satu kenyataan yang tergempar, satu kenyataan yang mengejutkan. Setelah beberapa tempo ini, nama Hishamuddin Hussein yang tersenarai sebagai 10 ahli parlimen
yang menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan pada akhirnya, Hishamuddin Hussein hari ini telah membuat satu kenyataan di mana beliau bersedia untuk berlawan, bersaing dengan Presiden UMNO dan juga timbalan Presiden UMNO, yaitu Zahid Hamidi dan juga Tokmat ataupun Muhammad Hasan. Menurut Hishamuddin Hussein, saya sedia cabar jika dua jawatan utama dipertandingkan. Bekas naib Presiden UMNO tersebut, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, bersedia untuk mencabar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Muhammad Hasan pada pemilihan UMNO akan datang. Kesediaan itu dinyatakan ketika beliau ditanya mengenai pendiriannya sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO perlu dipertandingkan pada pemilihan yang perlu diadakan sebelum pertengahan tahun. Beliau berkata keputusan sama ada jawatan presiden atau timbalan presiden yang akan direbutnya hanya akan diputuskan selepas Perhimpunan Agung UMNO 2022 memutuskan sama ada dua jawatan itu dipertandingkan atau sebaliknya. Sudah pasti banyak pendapat daripada dalaman UMNO sendiri. Ada yang berpendapat bahwa dua jawatan itu tidak dipertandingkan. Namun ada juga berpendapat sekiranya tidak dipertandingkan, nanti itu menghalang sistem demokrasi di dalam UMNO pula. Kita kena tunggu mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Kalau sekiranya keputusan hari ini ada pemilihan, saya sendiri tidak keberatan untuk memikirkan bertanding dalam pemilihan akan datang, katanya kepada media. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti spekulasi yang pernah dilakukan sebelum ini, di mana Hishamuddin Hussein yang memang menyokong Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Walaupun kenyataan daripada salah satu ahli parlimen, 10 ahli parlimen yang menyokong, yang memberi tanda tangan akuan bersumpah kepada sokongan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, walaupun mereka, ke-10 mereka telah menarik sokongan itu selepas BN dan UMNO telah menyatakan sokongan kepada PH. Tapi spekulasi menyatakan bahwa sekiranya Hishamuddin betul-betul tidak suka dengan Anwar Ibrahim di dalam Pakatan Harapan, beliau boleh membawa satu blok UMNO keluar sekiranya beliau menjadi Presiden UMNO. Namun, adakah satu blok UMNO ini akan bersetuju dengan pendapat beliau? Itu pun sekiranya spekulasi ini benar-benar terjadi. Ahmad Zahid dalam ucapan dasar pemilihan Agung UMNO 2022 menyerahkan kepada perwakilan persidangan untuk menentukan sama ada dua jawatan tertinggi, yaitu Presiden dan timbalan Presiden UMNO akan dipertandingkan ataupun tidak perlu dipertandingkan. Pemilihan UMNO perlu diadakan dalam tempo 6 bulan selepas pilihan raya umum ke-15 pada 19 November yang lalu. Selaras pindaan perlembagaan UMNO supaya pemilihan parti di semua peringkat diadakan tidak lebih dari 6 bulan selepas diadakan sesuatu pilihan raya umum parlimen. Polemik mengenai isu timbul selepas beberapa pimpinan UMNO menggesa jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan bagi menjaga perpaduan dan kekuatan parti. Kemarin, seramai 140 ketua UMNO bahagian tampil menyokong dua jawatan utama tidak dipertandingkan karena parti perlu bersolidariti bersama Ahmad Zahid untuk berdepan 6 PRN dalam masa terdekat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda semua? Adakah Zahid dan Tokmat perlu kekal di kursi sebagai presiden dan timbalan presiden UMNO? Ataupun mereka perlu diganti? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain.